Assalamualaikum, selamat sejahtera. Geografi tingkatan 2. Pada hari ini kita akan bincangkan contoh jawapan bagi soalan bab 7 dan bab 8 di bawah tema geografi kawasan. Bahagian C, soalan esei. Sebelum kita menjawab soalan esei, kita kena kenal pasti kata kunci yang terdapat pada soalan. Contohnya, jika dalam soalan diminta menyatakan, memberikan, menyenaraikan, menamakan, murid-murid hanya perlu menyatakan fakta bagi setiap markah. Seterusnya, jika dalam soalan diminta untuk menerangkan, menjelaskan cadangan, murid-murid perlu nyatakan fakta beserta huraian. Tambah huraian sikit, simple pun tak apa. Seiring dengan jumlah markah yang dipaparkan. So, mari kita lihat contoh soalan. Soalan 1. Okey. Terangkan. Okey, soalan 1A. Terangkan ciri-ciri iklim tundra 4 markah. 4 markah. Okey. Kata kunci, keyword dia terangkan. Kita kenal pasti dulu kata kunci terangkan. Okey, mari kita lihat. Terangkan means murid-murid perlu menjawab dengan menyatakan fakta dan huraian. Jika soalan memberikan 4 markah macam soalan tadi, so maka 2 fakta dan 2 huraian diperlukan. So total 4 marks, 4 markah. Okey, jawapan bagi soalan ni yang tadi kita baca tu boleh diperolehi dari buku teks bab 7 muka surat 110. Murid-murid boleh merujuk muka surat 110. Okey. Terangkan ciri-ciri iklim tundra 4 markah. Musim sejuk yang panjang iaitu selama 8 bulan. F1 means fakta 1. 1 markah. H1 means huraian 1. 1 lagi markah. Next. F2 fakta 2. 1 markah lagi. H2 huraian 2. 1 lagi markah. Okey. Musim panas dalam jangka masa yang pendek iaitu bulan Mei hingga Ogos, anggaran dalam 4 bulan. Okey, F3, min suhu tahunan sangat sejuk, kita huraikan sedikit, kira-kira negatif 14 darjah Celsius. F4, fakta 4, menerima kerpasan yang sedikit. Kerpasan ni kalau kita, Malaysia kita bukan kerpasan, kita hujan. Tapi kalau di negara sejuk, iklim tundra, dia bukan hujan. Tak sempat turun sebagai titisan air, dia dah beku. So kita panggil kerpasan. H4, huraian 4, kira-kira 250mm hingga 300mm setahun. Ini semua kamu boleh dapat daripada buku teks, fakta dan huraian ini. Next, sebagai info tambahan, F5 means fakta nombor 5, ribut salji sering berlaku. H5, huraian 5 dan kelajuannya kira-kira 200km sejam. Boleh juga kalau kita nak tambah F6 sebagai info tambahan saja, ikutkan dah cukup 4 markah, at least 4 points. Means 2 fakta, 2 huraian, cukup 4 markah. Tapi ini sebagai info tambahan yang berkaitan dengan iklim tundra, ciri-ciri iklim tundra. F6, angin baratan membawa hujan maksimum. H6, pada musim panas. Okey. Soalan seterusnya B. Masih berkaitan dengan iklim tundra. Kawasan tundra adalah kawasan yang paling sejuk di dunia. Bagaimanakah kegiatan ekonomi dapat dijalankan di kawasan iklim tundra? 6 markah.
kalau murid nampak perkataan ekonomi, mesti kamu kena relatekan jawapan kamu dengan faktor keuangan. Okey, dalam soalan ni kita boleh nampak kata kunci, keywordnya ialah bagaimanakah. Okey, kata kunci bagaimanakah. Setiap fakta yang diberi satu markah. Satu fakta, satu markah. Satu huraian, satu lagi markah. Jawapan bagi soalan tadi boleh dirujuk di dalam buku teks bab 7 muka surat 110. Okey, ini. Soalan B, kawasan tundra adalah kawasan yang paling sejuk di dunia. Bagaimanakah kegiatan ekonomi dapat dijalankan di kawasan iklim tundra? 6 markah. Soalan ini 6 markah means memerlukan murid menulis 3 fakta, 3 huraian. Fakta yang pertama, F1, 1 markah. H1, huraian 1, markah kedua. Pada musim panas, ikan paus, cod, salmon ditangkap menggunakan harpun. Ini gambar harpun. Next, F2, fakta kedua, markah ketiga. H2, markah keempat. Hasil buruan membekalkan daging sebagai sumber makanan, kulit untuk membuat kayak, kemah dan pakaian. F3 fakta ketiga, markah kelima, aktiviti pembalakan. H3 huraian ketiga, markah ke-6, pokok-pokok kayu lembut seperti pokok conifer. Soalan 2. Soalan 2A. Terangkan. Keyword dia. Terangkan keistimewaan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen di Jepun. 4 markah. Keyword terangkan. Means terangkan satu fakta, satu markah. Next, kita tambah lagi satu huraian, satu lagi markah. Dah dapat 2 markah. Okey. Jawapan kita boleh rujuk dalam buku teks bab 8, muka surat 123 dan muka surat 128. Okey. Terangkan keistimewaan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen di Jepun. Kenapa special Shinkansen di negara Jepun? 4 pulau utama di Jepun. Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu. Dihubungkan melalui rangkaian jalan kereta api yang berteknologi tinggi dan maju yang telah bertindak sebagai pengangkutan utama penduduk. Okay, next. F2, fakta kedua. Shinkansen, ni markah ketiga. Shinkansen merupakan kereta api berkelajuan tinggi. H2 dapat menjimatkan masa perjalanan. F3, fakta ketiga, kadar kemalangan sifar. Ini kita actually tadi fakta 1, fakta 2, huraian 1, huraian 2. Cukup 4 markah. Tapi ini sebagai info tambahan. F3, kadar kemalangan sifar, perjalanan lebih selamat. Shinkansen. Next, soalan seterusnya. B. Mengapakah pengangkutan awam yang cekap penting dalam masyarakat dan pembangunan ekonomi di Asia? 6 markah. Banyak ni, 6 markah. Kata kunci mengapakah? Again, mengapakah means murid-murid perlu tulis satu fakta,
1 markah, diikuti dengan satu huraian yang related dengan fakta tersebut sebagai markah yang kedua. Jawapan bagi soalan tersebut boleh dirujuk di dalam buku teks bab 8 muka surat 131. Okey, F1 markah pertama, pengangkutan awam dapat mengangkut penumpang. H1 markah kedua, sebagai mobiliti penduduk. Okay, next. Total 6 markah Okay, baru 2 markah. Next. F2, menjimatkan kos. Tambang murah dari pengangkutan udara. Okay, dah 4 markah. Kita lagi 2 markah je. Ini saja dah 4 markah. Okay, total 6 markah. F3 markah kelima, meningkatkan darjah ketersampaian. H3 markah keenam, ke kawasan pedalaman, kampung atau desa. Next, extra info bagi soalan ini, mewujudkan banyak peluang pekerjaan, contohnya sebagai pemandu, penjaga kaunter tiket atau pekerja kebersihan pun boleh ditulis as long as logik. Memajukan sektor pelancongan dengan menggalakkan aktiviti pelancongan oleh warga tempatan atau dari luar negara. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih. Take care. Bye.